Cuba masuk yang tak boleh tu. Sekejap ni. Okey, dah sedia ke belum? Boleh respon dekat mic. Okey, boleh respon kat mic. Dekat mic. Okey, kita dah habis bab pembiayaan . Jadi untuk bab pembiayaan dah habis, kita masuk bab penyata kewangan. Di dalam pembiayaan ni soalan dia memang setiap tahun akan keluar soalan pembiayaan ni. Jadi kena baca dan faham. Okey. Nampak tak buku teks cikgu bagi ni? Nampak tak? Respon. Okey, nampak. Okey. Okey. So boleh mula . Daripada tadi boleh mula. Boleh lah. Okey. Okey, jadi tak apa, yang bagi yang tak dapat tu tak apa. Nanti cikgu bagi video je. Okey. Okey, so untuk permulaan hari ni kita akan belajar apa maksud penyata kewangan. Okey. Apa maksud penyata kewangan, kemudian kita akan mengenal pasti apa dia butiran-butiran dalam penyata kewangan. Okey. Dan kita belajar sikit pasal macam mana nak kira, okey, dalam penyata kewangan ni. Okey. Tapi yang paling penting kamu dapatlah, kamu faham apa yang cikgu ajar. Okey. So, pertama sekali definisi penyata kewangan. Okey. Cikgu zoom sikit, sikit. Okay. Jadi penyata kewangan dalam bab 4 ni mewakili kerja khusus nanti . Sebahagian markah untuk kerja khusus adalah di bahagian penyata kewangan. Okay, penyata kewangan ni penting lah. Okay, jadi penyata kewangan ni apa? Penyata kewangan adalah bentuk laporan. Satu bentuk laporan yang menunjukkan kedudukan kewangan suatu perniagaan bagi tempoh tertentu. Okay, soalan ni tak pernah tahu lagi, soalan definisi ni tak pernah tanya. Tapi manalah tahu kan? Kalau dalam tahun ni tanya apa maksud penyata kewangan, jadi tulis je satu laporan. Okay, satu laporan tentang kewangan bagi tempoh tertentu, dah cukup. Okay. Okay, jadi penyata kewangan ni melibatkan, mengandungi maklumat berkaitan dengan untung ataupun rugi suatu kedudukan dalam syarikat tu. Okay, sama ada mewakili nilai aset, liability dan equity. Jadi penyata kewangan ni dalam beberapa jenis penyata kewangan, ada beberapa jenis penyata kewangan iaitu penyata pendapatan, penyata aliran tunai, rugi, kira-kira. Okey. Itu dalam penyata kewangan tu sendiri. Okey, ada tiga jenis. Okey. Jadi yang pertama penyata pendapatan. Untuk definisi penyata kewangan tu faham Habis sikit-sikit je lah, maksudnya untuk apa tujuan penyata kewangan ni, nanti ada detail dia dekat belakang. Okay. So
So, penyata pendapatan ni adalah penyata tentang untung rugi. Maksudnya apa-apa saja yang berkaitan dengan untung ke rugi tu masuk dekat dalam penyata pendapatan tu. Dan mewakili hasil dan belanja. Kita belajar hasil dan belanja kan? Hasil tu apa yang organisasi tu peroleh. Okay? Belanja tu maksudnya apa yang telah digunakan. Cost dia. Okay? Itu belanja. Okay? Maknanya kalau belajar dalam ekonomi pun maknanya samalah. Yang hasil belanja tu maksudnya. Okay? Jadi faham ya punya pendapatan? Okay, seterusnya adalah kunci kira-kira. Kunci kira-kira penyata kedudukan kewangan. Yang menunjukkan harta dan hutang perniagaan. Okay. Nanti dalam kunci kira-kira tu kita tengoklah dalam penyata pendapatan tu kita akan tengok kunci kira-kira pun kita akan tengok detail dia. Okay. Okay, penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai ni macam mana kita nak tengok punca perolehan dan menggunakan tunai bagi sesuatu tempoh tertentu. Okay. Jadi dalam penyata aliran tunai dia ada akan melaporkan kegiatan aliran tunai perniagaan tersebut. Okey, jadi boleh faham sikit-sikit Yang penting tahulah dalam penyata pangan ada 3, penyata pendapatan, kira-kira, penyata aliran tunai. Okey. So kita terus pergi kepada penyata pendapatan. Ada soalan nak tanya, buka mic Tanya terus dekat mic. Kalau tak faham. Dekat ni faham Okey, boleh? Okay, cikgu teruskan. Jadi yang tadi 3 ni, kalau boleh salin sikit dekat buku. Okay, so dalam penyata kewangan ada 3. Okay, boleh salin kat buku, tulis tarikh hari ini. Okay, tulis tarikh hari ini, hari apa. Walaupun ada beberapa orang saja, so tak apalah kan. Yang penting adanya sesi PDPC hari ni. Okay, so hari ni tulis dulu yang 3 tu dekat buku teks. Dekat buku teks pula, buku latihan. Okay, 3 ni kan. Okay, penyata kewangan ada 3. So penyata pendapatan, kunci kira-kira, penyata aliran tunai. Okay, buat dia macam ni je. Buat yang atas ni je. Rajah 4.1. Okay, rajah 4.1. Tulis tarikh hari ni. Kemudian tulis hari. Kat buku, boleh? Okay, tulis sikit dekat buku tu. Tulis hari ni. Tarikh dengan hari. Tulis dekat situ, online. Secara online. Dah siap? Nak besarkan apa tu Cik Akak Putri weh? Okay, senang je yang 3 tu je, rajah 4.1 tu kan? Okay, dah siap? Okay, next. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya macam mana nak kenal pasti penyata kewangan ni kan? Cikgu besar ni. Okay, sekejap. Right.
Okey, jadi dalam butiran penyata kewangan, okey, ada penyata pendapatan, kita tengok penyata pendapatan dulu. Okey, penyata pendapatan. Pertama sekali mesti ada jualan. Okay, jualan, tolak, ulangan jualan. Yang makluman berkaitan dengan apa butiran yang ada dekat dalam penyata pendapatan ni, yang paling penting sekali lah, dia sebenarnya bukan nak detail sangatlah, nak supaya kamu faham benda ni penyata pendapatan ni apa, nak kena apa isi dekat dalam ni, tak. Yang penting kamu tahu dia punya item utama dia. Okay, contohnya jualan. Jualan mesti ada, mesti tahu jualan. Contoh dalam soalan dia akan tanya, dia akan beritahu, okey, jualan syarikat berkenaan adalah sebanyak ni, berapa jumlah dia. Jadi kamu kena pasti, jualan tu maksudnya masuk dalam penyata pendapatan. Okay, jualan, tolak dengan pulangan jualan. Pulangan jualan ni, kadang-kadang dalam soalan dia tak ada lah pulangan jualan, dia akan jadi jualan bersih. Jadi maknanya detail tentang pulangan jualan tu kadang-kadang dia tak ada. Macam budak akaun dia adalah. Dia belajar memang secara detail. Tapi kita budak perniagaan, kita belajar je macam jualan bersih ni dapat dia macam mana. Belian bersih dapat macam mana. Kos belian tak payah tahu pun tak apa. Ataupun dia nak tanya pada kita untung kasar je. Untung kasar. Ataupun dia nak tanya berapakah hasil yang diterima, belanja. Okey, dan last kali sebenarnya dia nak tengok untung bersih dalam penyata pendapatan. Itu sajalah. Dia punya maknanya atas dia, nanti dekat dalam kerja khusus pun, serta soalan yang akan diberi nanti. Okey, dalam kerja khusus nanti kamu kena sedia macam ni lah. Tapi semua item ni nanti akan diberi pada kamu, di-set kan. Okay, maknanya item-item tu kamu masuk je jumlah contohnya, ataupun item apa yang ada dalam belian bersih, ataupun item yang ada dalam untung kasar. Okay. Tapi yang penting set dia, maknanya untuk dapat untung bersih sebenarnya macam mana? Jualan bersih ni kan, jualan bersih. Okay, jumlah jualan bersih ni sebenarnya tolak dengan kos jualan. Okay, tolak dengan kos jualan. Kos jualan ni nilai inventory awal sama belian dapat pulangan bersih. Pulangan belian. Bila dapat pulangan belian, dapat tolak pulangan belian, dapat belian bersih. Tambah dengan angkutan ni sebenarnya dia nak cari kos belian je. Jualan dengan belian. Faham tak ni? Respon dekat mic. Buka mic. On mic. Tak ada respon, maksudnya faham semua? Ni tak? Faham tak ni? Siapa yang on mic ni? Ni nak cari untung kasar je, yang penting untung kasar. Macam mana dapat untung kasar? Maksudnya jualan bersih tadi, tolak kos jualan. Okay, tambah dengan belian bersih. Okay. Macam mana dapat 115,000 ni? Maksudnya untung kasar dia nak 87,000 tu. Maknanya 202,000 ni tolak dengan jumlah ni dapat untung kasar. Maknanya tolak semua. Jualan bersih ni tolak dengan belian bersih, tolak dengan kos belian. Dapat 87,000. Cuba kira je. Dapat tak? Faham. Bukan suruh ketawa kat situ. Cikgu tak faham. Tak faham. Sekejap. Ni, okey. Sekarang ni pergi ambil calculator. Lagi sangat. Lagi sangat. Ambil calculator dulu. Dah. Okey. Tolong cikgu, macam mana kira ni dapat 87,000 ni? Maknanya 2,000
terang dulu. Cikgu kenapa buku teks saya sebenarnya cikgu lain? Lain yang itu maksudnya yang lama. Yang cikgu punya baru punya. Sama lah. Sebab Kos belian tu apa cikgu? okey, sekejap. Yang ini kos belian ni memang kos untuk beli barang. Belanja lah, kita belanja. Okey. Sebenarnya item-item yang ni kamu tak perlu fahamkan sangat. Jadi yang penting kamu tahu dia punya item utama dia sebenarnya nak cari macam mana nak cari untung kasar dan nak macam mana nak cari untung bersih. Itu dia. Okey. Jadi dia punya yang hitam ni kalau dalam buku tu sebab ada dua version lah cikgu rasa. Ada version yang lama, buku yang lama. Ada version buku yang baru. Okay. Yang lama tu ada masalah dekat buku tu. Betul. Okay. Dia ada masalah dekat buku tu. Maksudnya yang terkini adalah dekat buku yang cikgu tunjuk ni rasanya okey kot. Kan? Maknanya yang buku lama, kalau boleh jangan rujuk lah. Tak rujuk. Okay? Apa? Tak apa. So maksudnya, untuk yang penyata pendapatan ni, sekejap lagi cikgu akan detailkan cara macam mana nak jawab berdasarkan soalan yang cikgu akan bagi sekejap lagi. Okay? Nanti cikgu akan bagi step by step dia. Sebelum tu maknanya yang ini faham yang ini dulu lah. Tengok yang hitam ni, okey, jualan bersih. Okay. Jualan bersih tu maksudnya jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Okay. Lepas tu tolak dengan kos jualan. Okay. Kos jualan ni inventory awal, tambah belian, tolak pulangan belian. Okay. Belian bersih, dapat belian bersih. Okay, tambah dengan ni. Yang ini nama dia kos belian. Okay. Lepas tu kita ambil kos barang dijual. Maknanya yang ini tambah dengan yang ini. Nampak tak tu kos jualan tu? Tambah dengan 124,000. Dapat 174,000 kan? Okay. Tolak dengan inventory akhir. Dapatlah jumlah semua. Maknanya tolak yang daripada atas ni. Jualan bersih ni tolak dengan kos semua kos, dapatlah untung kasar. Okay. Kemudian yang untung kasar ni, nak dapat untung bersih, maknanya tambah je hasil, tolak je belanja. Ni hasil lain. Yang atas ni jualan yang ni hasil. Hasil yang diterima. Okay. Tolak dengan belanja-belanja lain. Yang ini belian, kita beli barang. Yang ini kita belanja. Belanja apa? Belanja dekat sewa kedai. Belanja dekat gaji pekerja. Belanja dekat insurans yang bayar kat kedai kita. Mana datang 124,000 tu cikgu? 124,000 tu dapat dari mana? Cuba tengok ni. Tambah semua ni. Dapat tak? Yang ini tadi kan 107,000 kat atas ni. Inventory awal. Inventory belian. Tolak dengan pulangan dapat tak 107,000? Dapat kan? Dapat. Okey, dapat. Kemudian tambah kan. Ni kata tambah ni kan. Tambah semua ni dapat tak 124,000? Dapat. So yang kos belian ni tambah dengan yang atas ni inventory awal. Inventory awal ni maksudnya apa yang kita simpan, stok awal kita. Okay? Stok awal kita dengan kos belian sebab dia adalah kos. Semua jumlah. Okay? Jadi kos tu, kos belian ni dia akan dicampur lah semua dengan inventory awal kita ni. Okay? Jadi bila campur, dia jadi kos barang untuk dijual. Okay? Sebab barang kita ni, kita beli, semua ni melibatkan kos. Okay? Dan semua inventory awal ni adalah kos kita lah. Kita simpan stok kita daripada awal. Okay?
simpan kat gudang. Lepas tu kita nak campur dengan kos belian kita apa yang kita beli. Okay. Lepas tu dia akan jadi kos barang untuk dijual. Lepas tu kita tolak inventory akhir. Inventory akhir ni maksudnya apa saja stok kita yang kita dah keluarkan dah untuk dijual. Okay. Tolak inventory akhir, dia akan dapat sini apa namanya, kos barang dijual lah sini. Dia akan ada sini nilai bersih ni. Okey, lepas tu dia akan jadi untung kasar bila kita tolak dengan jualan bersih. Okey. Yang penting yang ini tahu, yang ini dapat daripada mana, kemudian dapat untung kasar, lepas tu baru tambah hasil, tolak belanja, dapat untung bersih. Okey, boleh? Boleh? Cikgu nak pergi yang ini. Okay. Sebelum tu ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Setakat ni faham lagi lah cikgu. Faham Okay. Untuk item ni tak berapa penting sangat lah. Tapi sebab item ni nanti yang kita nak tambah macam mana, apa dia kan. Jadi secara detailnya, yang ini nanti kamu salin je. Okay, kamu salin je. Jualan bersih tu apa dia? Jualan bersih tu adalah jumlah jualan barang ditolak dengan pulangan jualan. Ataupun macam ni, jualan bersih ni, ambil je formula ni salin. Kau jualan, kos dan belanja untuk beli barang niaga. Okay. Belian bersih, apa dia? Belian bersih adalah belian tolak pulangan belian. Okay. Kos belian sama dengan belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian. Sampailah belanja tu apa, untung kasar tu dapat mana? Okay, untung kasar bersamaan dengan jualan bersih tolak kos jualan. Ada soalan dia tanya ni, untung kasar dengan untung bersih ni. Okay? So untuk yang hari ni dalam nota, cikgu minta salin yang ini sikit je. Yang ini sampailah untung bersih, asyik ada sebenarnya lagi kot. Oh, dah tak ada. Hari ni kita belajar pencata pendapatan je. Okay? Boleh? Maknanya salin dulu jualan bersih, kos jualan bersih, kos belian, belanja, untung kasar, untung bersih. Sekejap lagi cikgu bagi latihan. Okay, untuk soalan. Salin dulu Boleh? Okay, salin dulu yang tadi, yang cikgu kata tadi. Sebab sekejap lagi cikgu akan bagi soalan. Okay? Cikgu beri masa 5 minit. Salin mana cikgu? Ya. Salin yang tadi. Salin mana? Yang tadi. Yang bersih apa dia? Penjualan apa dia? Yang bersih apa dia? Penjualan apa dia? Bersih. Okay, boleh? Dah, salin semualah kira dia. Tak adalah semua, janganlah semua. Maksudnya, item penting je. Contohnya macam jualan bersih. Bersamaan dengan jualan tolak. Okay, kalau kau jualan, ambil contoh. Okay. Kalau yang beli bersih, ambil formula. Kau sebutkan pun ambil formula. Belanja. Oh, okey, dah cikgu. Dah faham. Dah faham. Sekejap lagi cikgu bagi latihan Latihan cikgu bagi yang soalan SPM sebenar punya. Jadi kamu nampaklah soalan ni.
Okey, dah siap ke? Dah siap ke? Dah. Okey. Okey, dah siap. Okey, so sekarang ni kita pergi untuk soalan pula boleh Untuk soalan. Kita tengok soalan dekat dalam buku teks dulu. Ada tak soalan dalam buku teks? Soalan dalam buku teks ada tak? Soalan penyata. Okey. Ni soalan penyata aliran tunai. Soalan penyata pendapatan ada perasan tak? Muka surat 129 tu bukan? Soalan kan? So, 129. Ha. Soalan kan? Ha. Oh, lagi? Okey. Tak payah. Yang ini soalan yang ini banyak sangat dah campur-campur. Kita tengok soalan yang SPM sebenar. Okey, soalan SPM sebenar. Okey. Ini soalan SPM sebenar. Okey. Nak suruh cikgu nak suruh salin dulu ke ataupun nak suruh terang dulu ni? Bincang dulu. Salin je. Cikgu bagi dekat grup soalan. Salin lah. Okey, boleh salin je soalan. Jawapan tak payah. Jawapan kamu cikgu tunjukkan dan nanti kamu salin. Boleh Okay, salin dulu maklumat berikut jangan ambil dari buku Meniaga Shortcut. Ni tahun lepas ni soalan Okey, dah salin Okay, itu. Latihan tentang berkaitan dengan penyata pendapatan Apa cara nak jawab kalau soalan ni nanti Cikgu muka keluar surat kamu apa cikgu? Muka surat berapa? Sorry. Mana ada ni dekat depan mata ni. Oh, okay. Sorry. Okey. Ha. Okay, salin dulu.
Okay, dah. Dah. Okay. So sekarang ni pertama sekali kita kena tengok dia tanya untuk mesin kan. So pertama formula. Macam mana nak cari untung mesin? On mic. Untung kasar tambah hasil tolak belanja belian lah. Untuk kasar tolak belanja belian. belanja. Tolak belian. Tambah hasil dulu kan? Hasil baru. Untuk kasar tambah hasil. Ya, untung kasar Tolak tambah Hasil belanja. tolak. okay, sekejap. Tambah hasil tolak belanja Ya. Ya. Mana datang belanja? Belian lah. Tolak belian je. Sama lah tu. Tambah belian ni. Lain. Okay. Untung kasar Bunyi tambah pun lain. hasil tolak beli. Untung kasar tambah hasil tolak belian. Ulang lagi. Kasar bersamaan dengan untung kasar pula dah. Untung bersih bersamaan dengan untung kasar tambah hasil tolak belian ataupun tolak belian tambah hasil boleh juga, tak masalah. Okay. Sekarang ni kita tengok untung kasar. Untung kasar 46,200. So, untung kasar 46,200. Tambah hasil dulu. Mana hasil? Faedah dengan komisen. Okay, hasil kita dapat faedah Dengan komisen. dan komisen. Okay, faedah berapa? Faedah berapa? Faedah 25. 25. Komisen 1,500. okay. Tambahkan dua-dua ni dulu. Hasil yang lain ada tak? Hasil lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Duduk 3. Okay. Hasil dah dapat. Okay, belian pula. Belian insurans dengan gaji. Cikgu 4,025 lah. 4,025 yang hasil tu. Cikgu salah. Okay. 4,025. 4,025. Tidak. 40. 4,025. Okey, betul. 5 tambah 5 10. Okay, insurans. Insurans 3,600. Okay, gaji 12,000. Okay, tambah dulu semua ni. Berapa? 15,000 kan? Ya, betul. Betul. So sekarang ni untung kasar tambah dulu dengan hasil. Tak belian. Dapat berapa? Tambah hasil. Tambah hasil. 200 tambah 15. Tambah hasil. Macam banyak sangat je. Salah je. 15,600. Dapat tak? Tambah 4,025 tolak 46,000. Belian dia yang Dapat tak? yang kadar bayaran tu tak termasuk ke tu? Apa dia? Kadar bayaran tu tak termasuk kan?
Ada tak termasuk kadar bayaran tu, ada termasuk tak? Kita tengok dalam item. Saya tak dapat jawapan. Dah dapat dah? Tak dapat. Tak dapat? Tak besar. Apa? 34,625. Jawapan dia D ke cikgu? Paling dekat dengan 34,000, 29,000 lah. Jawapan dia D. Dekat-dekat. Okay, sekejap. Kita sampai dekat item dekat buku teks. Item dekat buku teks. So, 46,200. Kita kena formula kan? Kasar tambah hasil tolak belian. Untung kasar tambah hasil tolak belian. Ya, betul. So, kita tengok hasil. Hasil kita faedah kanan adalah hasil kan? Ya, dengan komisen. Okay, dengan komisen. Kadar bayaran Tak tahu tak betul. dalam buku teks. Kadar bayaran. Tak ada pun. Belian ke cikgu? Kadar bayaran. Okey, kalau boleh fikir, kadar bayaran ni belanja ke apa yang kita terima? Kadar bayaran. Yang belanja lah. Belian lah. Yang bayar. Bayar, kita bayar. Bayar. Kot. Tengok Belanja. Bayar. dan belian kan. Kita tambah lagi ya. Berapa tadi? 4,800. Kan? Tambah 4,800. Dapat. Jawapannya ni. Sabar bertenang Sabar bertenang Aduh. 20,400 kan belanja. Belian. 20,000. 20,400. Dapat tak? Dapat. Dapat berapa? Dapat berapa? Salah, tapi jawapan saya D. Jawapannya D. 29,25. Haa. Kan betul lah saya cakap. Jawapan dia D. Hampir-hampir, jangan. Tengok cikgu. Itulah gunanya hentam cikgu dalam space ni. Astagfirullahalazim. Tambah kalau salah macam mana? Entah. Okey, kita buat. Itu kata tak ada rezeki. Asal boleh lah. Kau dah lah asyik keluar masuk Mat. Kau diam-diam sudah. Okey, kita padam balik. Sorry bang, sorry. Padam balik yang baru. Buat dalam latihan tu jawapan dia. Mana eraser stop.
Okay, jadi formula ni penting formula. Okay, dah bersih sikit. Okay, kita tulis mula step kita Step kita pertama formula. Okay, pertama formula. Persamaan untung kata tambah dengan kalau biasakan guna RM sebab sekarang ni dia bila tulis formula kalau dalam soalan isi RM ni penting. Jadi buat yang pertama tu RM 6,200. Okay. Jadi 2 5 tolak dengan tulis RM dekat depan pun tak apa. Dan jawapan akhir pun kena tulis lah. Okay, tulis RM jawapan akhir.
Okey, semua dapat Dapat. Cikgu dah siap. Okey, dah siap kan? Okey. So untuk hari ni itu je yang kita belajar. Maksudnya cara macam mana kalau dalam soalan objektif senang. Macam ni. Okey, kalau dalam Macam mana saya nak kecilkan dalam cikgu? mana nak kecilkan apa? Apa yang kecilkan? Saya tak nampak apa yang cikgu tulis. Besarkan boleh, kecilkan tak boleh. Cuba kau, cuba kecilkan lagi. Gitu. Dan check. Cikgu, hasil tu memang faedah campur komisen Hasil tu apa yang kita terima. Oh, hasil dia lah apa yang kita terima. Okay. Faedah atas timbalan. Jadi kita kena imagine jadi perniagaan stock check ni. Itu je yang paling penting dalam soalan sebenarnya dia tanya yang ni je yang simple je. Maksudnya bukanlah simple sangat. Cuma kamu kena pasti je. Okey, apa jawapan dia. Dalam soalan tahun 2018, soalan ni tak banyak Soalan ni tak banyak pasal pengiraan. Masa tahun lepas, 2019, dah mula soalan pengiraan banyak. Jadi saya kena ajar soalan pengiraan ni pada kamu bagi faham. Maksudnya untuk tahun kamu pun soalan pengiraan akan sama banyak seperti dalam soalan tahun 2019. Jadi yang paling utama sekali kena ingat formula. Kita ingat formula kita ni. Okay. Dah, sempat salin tak? Dah ada salin. Dah. Dah. Salin ke? Cikgu nak padam yang ni. Dah siap. Okay, dah siap. Okay. Kita masuk dekat. So, ada soalan nak tanya tak? Tak. Nak cari untung bersih. Kakak ni faham lagi. Okay. Jadi kita punya appointment seterusnya cikgu akan beritahu dekat dalam Telegram. Yang hari ni punya presentation ni yang kita berborak ni, nanti cikgu akan rekodkan, lepas tu cikgu hantar dekat Telegram. Okay? Bagi semua orang pun dapat lah belajar. Soalan lain nak tanya ada? Kena faham betul-betul lah. Okay? Cikgu, saya rasa saya tak ada ke soalan. Fifi tu yang banyak mulut. Okey, boleh? Kalau boleh, Ada soalan lah. Setakat ni tak ada soalan. Maknanya cikgu kena bagi soalan lah kan? Ya, okey. Bagilah. Dan soalan apa yang kat dalam buku teks ni? Soalan berkaitan dengan penyata. Mana yang pendapatan? Soalan yang ni. Sekejap cikgu tunjuk dah. Soalan yang ini pun pernah keluar ni. Dia tanya R tu apa, S tu apa. Jadi yang ni kunci kira-kira je. Soalan penyata pendapatan ada tak? Nak kena buat ke ni? Sabar, sekejap. Cikgu nak cari ni. Mana soalan ni? Ni cikgu nombor 4. Apa? Soalan nombor apa? Nombor 4. Belakang lagi.
Belakang lagi. Ya, Ni atas benda betul. tak tahulah. Oh, soalan ni kat tempat ni. Ini Bukan lah. nisbah. Oh, Nisbah kita. Nisbah. Nisbah ni. Nisbah. Soalan penyata pendapatan. Nisbah. Nisbah ni memang akan keluar. Setiap tahun memang keluar. Nanti kita akan belajar. Soalan nisbah. Tadi soalan objektif lah. Soalan objektif dan soalan objektif. Ni soalan objektif pengiraan. Tak ada nisbah banyak lagi kau nisbah. Nisbah memang banyak. Sebab soalan nisbah ni, sebab tu keluar dalam soalan peperiksaan. Soalan penyata pendapatan tak ada je. Ni penyata dia dan tunai. Ada tak? Jumpa tak? Tak ada Tak ada. Tak ada soalan. Dalam buku. Nisbah memang banyak. Okey, kalau tak ada, tak payah buat lah. Nanti cikgu bagi dekat dalam. Alhamdulillah. Dalam soalan exam tahun-tahun lepas boleh Okey. Boleh. Cikgu bagi dekat dalam Telegram. Sebelum tu yang dalam Google Classroom cikgu ada bagi latihan tingkatan 4 tu kan. Buatlah, boleh buat. Okey. Dalam Google Classroom. Memang kena buat cikgu Ulang kaji. Okey. Soalan pendapatan ni nanti cikgu cari, lepas cikgu letak dekat dalam Telegram. Boleh ya? Okey, boleh. Okey, nak pergi bertugas kat mana pula? Sabar je lah. Okey. Itu saja setakat ni. Okey, jadi boleh left tu dekat sini, list call. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Boleh kelas. Dah balik kelas. Tugas gila, om tugas. Bro, lupa. Mengawal bertugas lagi kena. Tak lagi kena marah. Ya. Kau tak nak teman. Zaman Kau rehat pakatan. 5 minit awal. Bising lah korang ni. Gabus lah.